Yang Bertua, saya juga dengar dengan teliti, tidak mencelah dan tidak mengganggu apa yang cuba dijelaskan oleh Tuan Yang Bertua. Saya rujuk kepada usul yang saya kemukakan pada 12 Julai yang lalu dan yang ditolak oleh Yang Bertua. Dan saya faham tentang peruntukan yang disebut 11.3 yang disebut juga oleh Menteri, dan ini bukan perkara yang baru, betul. Tapi 11.3 itu lebih merujuk kepada perkara yang spesifik dan khusus. Tidak national policy, tidak seperti mana kita nak bincang hari ini. Soal COVID, kesihatan, ekonomi, keuangan. Ini untuk menyalahgunakan beberapa isu teknikal dan mengenepikan isu pokok. Ini kalau dalam falsafah dia kata, go for the particular, ignore the general principle. Ini yang dilakukan oleh kerajaan sekarang dan diperaku pula oleh speaker. Memang 11.3 kita tahu, ada rekodnya, kertas putih dan tarikh-tarikhnya yang dibincangkan. Tajuk-tajuk yang khusus. Dan kita tak petikai soal kuasa dalam peraturan dan lagi semangat peraturan mesyuarat Dewan ini, di mana Perdana Menteri ada kuasa di bawah 11.3. Yang kita bawa dan kemudian disusuli oleh Berwas ialah semangat perlembagaan 1503. Saya tak mau speaker nanti kata saya tak setuju semua saja seperti mana sebentar tadi. Dan jawapan yang speaker itu satu teknikal lah, saya tak cukup tarikh. Menteri bagi maklumat mesyuarat. Tarikh diberikan. Bukan notis daripada Parlimen. Saya akui. Kalau saya buat kemudian, speaker nanti kata tak cukup tarikh. Tak cukup jadual waktu. Saya bagi 2 minggu, you kata notis. Tak ada. Ini technicalities sengaja untuk memadamkan prinsip yang kita nak bawa. Prinsip itulah prinsip perlembagaan 1503. Dan ini pula terpakai. Dan ini diulas oleh ramai orang. Kita dalam krisis politik, ekonomi dan perlembagaan. Tuan Yang Bertua. Jarang sekali dalam sejarah negara kita merdeka, Raja-Raja Melayu, baginda Pertuan Agong, terpaksa mengeluarkan kenyataan yang begitu tegas. Ya, 3 kali. Melainkan Perdana Menteri boleh bangun mengatakan Yang Pertuan Agong tak faham undang-undang dan perlembagaan. Yang Pertuan Agong bagi yang khusus. Minta diadakan segera sidang. Bahas maknanya sesi parlimen biasa. Bukan 11.3. Dan titah itu kalau ikut, kalau melanggar prinsip perlembagaan, katalah kita bagi andaian, tuanku bertitah yang melanggar prinsip perlembagaan, tidak memenuhi hasrat dan aspirasi rakyat, ada ruang untuk kita kemukakan balik kepada Pertuan Agong, meminta tafsiran yang benar. Tetapi kes ini, yang Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, mengambil kira aspirasi rakyat, kegelisahan rakyat, penderitaan rakyat, dan semangat perlembagaan mengikut prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan kemudian memberi nasihat yang jelas, titah yang jelas. Kalau engkar namanya derhaka. Perdana Menteri agak berani. Kerana dalam konteks ini, derhaka kepada titah Tuanku Agong. Dan saya tidak mahu Yang Dipertua Dewan Rakyat sama terpalit dengan penderhakaan ini. Sebab itu, dengan mengambil kira semangat arahan. Kerana Tuan Yang Dipertua, memang kami semua mengadap. Dan memang tanpa apa-apa tindakan dan suara dan kenyataan Yang Dipertuan Agong, istana juga terpalit. Dianggap seolah-olah tidak mengambil tahu, tidak mempedulikan suara rakyat. Dalam hal ini, istana mengambil keputusan untuk menyuarakan pandangan mengikut perlembagaan, bidang kuasa raja berperlembagaan, dan aspirasi rakyat. Yang kita bincangkan apa? Plan yang disebut oleh
Sempurna Langkawi. Plan ini, berapa kali plan dah, ekonomi tak meningkat, mati bertambah, jumlah positif juga dah 17,000. Kemudian kita bincang pasal COVID. Vaksin. Kelewatan kod vaksin. Sedikit kejayaan sekarang. Tapi jauh daripada unjuran yang kita ingin capai. Dan kesihatan. Dan keuangan. Bagaimana hal ini boleh dibawa bawah 11.3? Dan yang Pertua buat memang satu keputusan baru luar biasa. Sebab kalau kita tengok pengalaman-pengalaman lalu, memang tidak ada. Bila dibentang 11.3, dibentang dan ada pandangan sedikit dan tidak ada perbahasan. Di istilah ini, yang Pertua beri sedikit kelonggaran. Boleh Menteri sampaikan, kemudian ada perbahasan. Kemudian dia menjawab. Tapi tidak ada undi. Nak belanja puluh bilion, tak payah undi. Nak tanya pasal COVID, keputusan setuju tak setuju, tidak ada undi. Dan lebih kritikal, ordinan darurat yang sepatutnya tamat pada 1 Ogos dan Perdana Menteri dan kerajaan sampai hari ini belum memberi perakuan bahawa darurat akan tamat pada 1 Ogos. Yang Pertua mengambil kira satu perkara yang lain. Yang saya suarakan ini soal darurat, soal perbahasan dan sidang parlimen biasa, bukan saja daripada saya, ketua-ketua pembangkang yang lain, DAP, Amanah, Pejuang, Warisan, Muda, dan saya teliti kenyataan Presiden UMNO sendiri yang minta bahas dan minta tekan soal darurat. Ya. Tapi maknanya ia tidak lagi suara kecil. Ia suara majoriti rakyat. Dan speaker nak berlindung di bawah peraturan mesyuarat dan mengenepikan semangat perlembagaan. Dalam konteks krisis seperti ini, yang Pertua, adalah keberanian moral, tenacity, dan courage of conviction to go by the spirit of the Constitution to save this country from this crisis. Jangan kita dalam keadaan in the state of denial. Semua okey. Tak apa. Cari berlindung di bawah peraturan-peraturan kecil. Menyelamatkan diri. Ini bukan nak selamatkan orang. Ini selamatkan negara dan rakyat. Saya tidak perlu tegaskan semula berapa ramai orang yang derita, mati, sakit, susah, bunuh diri, hospital tak boleh muat. Ya, betul. Ya, termasuk Selangor, ya. Kerana prestasi Menteri Besar dulu karut, sebab itu Selangor ada problem sekarang. Wang habis. Ini berlaku Menteri Besar sekarang. Ini berlaku Menteri Besar sekarang. Bukan dulu. Di malam Perdana Menteri sebut kerajaan tempatan tidak ada kuasa. Saya kalau tak salah, di malam Perdana Menteri sebut, melainkan dia nafiskan bahawa bila ada darurat, MKN dan keputusan kerajaan mengatasi. Sekarang nak berdalih, nak mengatakan tak, ini Selangor kerajaan tempatan. Ya. Kalau begitu, apakah cadangan kerajaan supaya Selangor melanggar perisiran darurat? Saya nak penjelasan berarti malam Perdana Menteri. Maukah dia meminta kerajaan Selangor sekarang mengambil tindakan melanggar perintah darurat yang beliau umumkan selaku Timbalan Perdana Menteri? Sahabat tidak dibenarkan. TPM kena tutup itu belakang.
Saya rumuskan ya, bahawa yang penting kita ambil Relax lah, miti jangan panas. yang berani membetulkan keputusan yang dibuat oleh speaker dan minta supaya keputusan kita mestilah berdasarkan 1503 seperti mana yang saya usulkan dalam usul saya dan juga 4 usul yang dikemukakan Pak Dixon, oleh sebelum Bruas. Pak Dixon Terima tamat, kasih. izinkan saya minta penjelasan.